Okey, pastinya cuaca kering, paras empangan dan jerebu ni ada hubung kait rapat antara satu sama lain. Akibat kekurangan hujan, beberapa empangan terutamanya di Selangor menyusut kepada paras bawah 40% sekaligus mengundang risiko berulangnya krisis air. Keadaan jerebu juga dijangka bertambah buruk dengan cuaca kering. Untuk mengulas lanjut mengenainya, kita terus ke bilik berita bersama rakan tugas Tan Sulin. Terima kasih Ashwat, dan biarpun kita melihat hujan yang berlaku yang turun sejak beberapa hari ini, tapi ia tidak cukup untuk memenuhi empangan atau meningkatkan paras empangan khususnya di Selangor. Dan kita melihat contohnya di empangan Sungai Selangor mencatatkan paras 33%. Tinggal baki 3% lagi untuk mencapai paras kritikal iaitu 30%, dan ini menunjukkan adalah 33% ini adalah paras yang dikatakan paling rendah dalam sejarah sejak empangan itu dibina. Dan sebelum ini kita melihat sekiranya catuan air yang diadakan pertama kali tahun ini sekitar bulan Mac apabila paras empangan air mencecah 46%, tapi kita lihat sekarang ia telah turun kepada 33%. Tapi kita masih tidak mendengar apa-apa, seolah-olah tidak apa yang sedang berlaku. Tapi hakikatnya ini adalah masalah yang cukup serius, dan untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai masalah berulangnya krisis air ini bersama saya sekarang adalah Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia AWER, S. Piara Pekaran. Jadi Piara Pekaran, mungkin kita melihat persoalan sekarang, bilakah catuan air ini perlu dipanggil, kerana kita melihat sekarang telah mencecah 33%, paras yang paling rendah dalam sejarah krisis air ini, Piara Pekaran. Kalau kita lihat ya, empangan ini membekalkan hampir 60% bekalan air untuk Lembah Kelang. Dan dalam situasi di mana ia mencapai paras 33%, kalau kita lewatkan lagi dan jika berlakunya pengurangan hujan, sebab sebelum ni musim monsun perantaraan dikatakan akan membawa hujan yang lebat tetapi tidak dapat menaikkan paras empangan, dan satu lagi musim monsun perantaraan di antara September dan November. Dan jika monsun ini tidak membantu, kita memang akan menghadapi satu situasi yang agak tidak begitu menyenangkan dan mungkin lebih teruk daripada apa yang kita telah lalui sebelum ni. Dan dari segi bila catuan perlu dilaksanakan, pihak kami belum dapat secepat mungkin. Tetapi sebelum mengumumkan, kita sekurang-kurangnya mesti memberikan seminggu persediaan kepada pengguna untuk mengisi bekas-bekas mereka, yang ada yang perlu membelikan bekas, dan ada juga yang tidak tahu sama ada zon mereka terjejas atau tidak. Sebab empangan yang terjejas sekarang adalah lebih kepada empangan Sungai Selangor. Sebab pada awal tahun ni kita mempunyai isu dari loji rawatan air Bukit Tampoi dan juga Ceras Batu 11. Dan kita melihat sebenarnya loji Langat 2 sepatutnya siap pada tahun 2010, okey, dan ia sepatutnya bermula beroperasi September ini, okey, tapi ia ditangguhkan sehingga kini masih lagi rundingan di peringkat akhir, penstrukturan semula air masih lagi dijalankan. Jadi kini timbul pula isu mungkin pertukaran Menteri Besar Selangor pula dibimbangi akan memburukkan krisis air. Apa komen Piara? Kalau saya lihat ada pihak-pihak yang juga telah meminta pandangan kami, dan saya rasa mungkin perubahan ini akan mempercepatkan ataupun mungkin melambatkan. Kita ada dua situasi, dan apa yang kita boleh harapkan, apa-apa perubahan kepada kepimpinan di Selangor, ia membawa kepada penyelesaian yang segera kepada krisis air ini. Sebab krisis air ini adalah isu teknikal. Di Lembah Kelang kita mempunyai masalah ketidakcukupan di antara bekalan air terawat dan permintaan kepada air terawat ini. Maka kita perlu selesaikan masalah ini. Jika tidak, setiap tahun perkara ini akan berulang dan akan menjadi lebih teruk jika berlakunya musim panas yang berpanjangan. Jadi secara ringkasnya perkara penyelesaian kepada krisis air ini, sebab kita tidak mahu setiap kali berulangnya krisis air kita perlu melalui catuan air, proses yang begitu remeh sekali. So secara ringkasnya, apa penyelesaian terbaik bagi menangani isu ini? Penyelesaian yang paling cepat adalah memastikan pembinaan loji Langat 2 dipercepatkan, dan yang kedua juga kita perlu lihat kepada pengurangan kadar air tidak terhasil yang masih agak tinggi, dan saya rasa itu adalah satu topik yang cukup lebih besar dan agak teknikal juga, dan kedua-dua ini perlu ditangani dengan segera dan untuk memastikan masalah krisis air ini dapat dielakkan. Jadi catuan air itu memang perlu dibuat, tak ada pilihan lah. Kalau kita lihat, catuan air adalah salah satu kaedah dan biasanya ialah kaedah yang terakhir.
Ya. Okay. Itu adalah antara cara bagaimana kita hendak menjimatkan penggunaan air yang ketika ini berada pada paras yang cukup kritikal. Dan nampaknya sekian dahulu buat masa ini dari Bilik Berita, kembali bersama Ashwat. Terima kasih Tan Sulin.